Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada murid-murid tingkatan 5 tahun 2020. Okay. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang baik, sihat, sejahtera. Okay, jadi ini ialah kelas kita yang pertama. Okay. So pada hari ini cikgu akan menerangkan kepada kamu bab 1, iaitu tajuk dalam tema kemahiran geografi. Tajuknya ialah graf bar berganda, graf garisan berganda dan juga cartapai. Ya, bagi mereka yang ada buku teks, boleh rujuk pada buku teks. Dan pada mereka yang tidak mempunyai buku teks, cikgu akan share buku teks digital ini dalam grup. Kamu boleh cari buku teks digital tingkatan 5 ni ada di internet ataupun di laman web BPK. Okey. Jadi disebabkan cikgu rasa kamu agak familiar dengan graf ni, jadi cikgu akan menerangkan kepada kamu lah secara ringkas lah, sebab ini ialah kiranya upgrade daripada graf yang pernah kamu belajar sebelum ini. Kata sebelum ini kamu pernah belajar graf bar, graf garisan. Yang ini dia up sikit. Kita ada graf bar berganda dan juga graf garisan berganda. Berganda dan juga cartapai. Cartapai ni cikgu rasa kamu dah biasa dah. Waktu kamu buat kerja khusus, tingkatan 3, tingkatan 4, kamu buat kerja lapangan, kamu ada menggunakan cartapai. Mungkin dah lupa cara pengiraan dan sebagainya lah. Jadi yang ini, kali ini cikgu akan terangkan kepada kamu apa dia graf bar berganda dan apa dia graf garisan berganda. So kita boleh rujuk pada buku teks. Okey, standard pembelajaran kita punya fokus pembelajaran kita ialah kamu mesti dapat mengenal pasti graf bar berganda, graf garisan berganda dan cartapai. Mesti dapat kenal. Tengok graf tu tahu ni graf apa. Graf bar ke, graf bar berganda ke, graf bar biasa, graf bar mudah ke, ataupun graf garisan, graf garisan biasa ataupun graf garisan berganda. Okey, kamu mesti dapat mengenal pasti. Okey. Ni objektif kita yang pertama. Okey, yang kedua kita ada menghuraikan kegunaan graf bar berganda, graf garisan berganda dan cartapai. Apakah kegunaan dia? Ada beza fungsi dia, graf-graf ini. Okey, kemudian menghasilkan graf bar berganda, graf garisan berganda dan cartapai. Kamu mesti tahu macam mana cara nak lukis, nak lukis graf bar berganda, nak lukis graf garisan berganda. Macam mana nak buat paksi, nak buat tajuk, paksi X kena ada apa, paksi Y kena ada apa. Ingat boleh kamu pernah buat dulu waktu kamu tingkatan 3 dan juga tingkatan 4. Okay. Menganalisis graf bar berganda, graf garisan berganda dan cartapai. Menganalisis. Okay, so kita akan tengok. Okey. Induksi bab. Graf bar berganda, graf garisan berganda dan cartapai adalah kaedah untuk menyampaikan maklumat dan data dalam bentuk yang menarik. Penggunaannya membolehkan maklumat dan data lebih mudah difahami tanpa perlu huraian yang panjang. Okey, ni kamu buat dulu dalam kerja lapangan kan. Kamu mengumpulkan data, bila dapat data, kamu akan ubah dia kepada graf. So samalah macam ni. Graf ni itulah dia punya antara fungsi dia. Okay, so kita akan tengok Okey. Ini ialah graf bar berganda. Boleh nampak tak gambar dia? Ni graf bar berganda. Dia jadi kecil pula. Okey. Ini ialah graf garisan berganda. Graf bar berganda kamu boleh tengok ada 2 bar dalam satu rajah graf. Ada 2 bar, nampak tak? Kalau graf garisan berganda dia ada beberapa garisan. Nah ini cartapai. Cartapai biasa. Okay, tak apa. Kita scroll down. Okey, ni dia punya persoalan. Kenapa graf bar berganda, graf garisan ni semua penting bagi kita? Sebab apa? Okay, kemudian ketahui kaedah menghasilkan. Macam mana nak melukisnya? Graf bar berganda, nak lukis cartapai. Menganalisis ni, analisis berdasarkan graf ni kita boleh ceritakan. Analisis, kamu pernah buat dah sebelum ni. Okay, menceritakan paling tinggi apa, nilai paling rendah apa, penurunan lah apalah. Okay, so kita laju sikit. Okay, so kita tengok
1.1. Graf bar berganda, graf garisan berganda dan chart tapai. Graf ialah satu persembahan lakaran grafik bagi menunjukkan nilai data atau maklumat yang menarik, jelas dan tepat. Terdapat dua jenis graf iaitu graf bar dan graf garisan. Dalam bab ini kita akan mempelajari graf bar berganda dan graf garisan berganda. Okey. Graf bar berganda merupakan graf yang mempunyai dua atau lebih bar berlainan maklumat bagi menunjukkan perbandingan nilai sesuatu data. Tengok ya. Dia kata apa? Dua atau lebih bar. Okey. Yang berlainan maklumat bagi menunjukkan perbandingan sesuatu data. Ini yang menjadi fungsi bagi graf bar berganda. Kamu boleh tengok ni. Okay, so kita boleh lihat ni contoh graf bar yang diberikan. Ya, kita ada jumlah pengeluaran ternakan di negara X pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Dia menunjukkan data tentang jumlah pengeluaran ternakan. Jadi apakah ternakan yang dihasilkan di negara tersebut? Ternakan yang terlibat ialah lembu dan ayam. Nah, mungkin kalau di negara lain ada lebih banyak lagi jenis-jenis ternakan dia, angsa ke burung ke apa kan. So dekat sini ditunjukkan lembu dan ayam sahaja. Okay, kemudian kamu boleh perhatikan di sini apa yang perlu ada pada graf bar berganda. Kita paksi X ada dia punya tahun, okay? Paksi X ada tahun, paksi Y ada pengeluaran. Ni jangan tinggal, mesti ada paksi Y yang menunjukkan nilaian pengeluaran dia. Kemudian dia ada tajuk, mesti ada tajuk. Okey, kemudian ada skala. Okey, skala di sini diberikan ialah 1 cm mewakili 100,000 tan metrik. Okey, jadi diletakkan kat sini kalau kamu tengok dia punya bacaan dia, sini bermula dengan kosong, dia kata 1 cm kan. Kosong bila naik atas ni 1 cm lah ni. Antara kosong hingga 100 ni ialah 1 cm. So 1 cm mewakili 100,000. Jadi dia letak sini 100, atas ni dia kata pengeluaran ditambah 000 tan metrik. Maknanya di sini 100, atas ni tambah lagi 30 jadi 1000 lah. Ya, 100,000 tan metrik. 1 cm 100,000 tan metrik. So sama dengan dia punya skala. 2 cm 200,000 tan metrik, 3 cm 300,000, 400,000, 500,000 dan seterusnya. Okey, kemudian dia letakkan penilaian dia punya nilai dia lembu, ya, dan di sebelahnya ialah ayam. Jadi pada tahun 2018 dia ada menunjukkan data pengeluaran lembu dan juga pengeluaran ayam. So dia menunjukkan dua maklumat yang berbeza ya, perbandingan dua maklumat yang berlainan. Okey, ada data lembu, ada data ayam. Kalau sebelum ni kamu belajar mungkin cuma ada satu bar saja ya, graf bar mudah tu kan. Yang ini dia ada dua. Okey, 2019 pun sama juga perbandingan ya, dia menunjukkan perbandingan pengeluaran lembu dan juga ayam. Ini yang kita namakan dia sebagai graf bar berganda. Dan cara untuk membinanya sama saja macam kamu buat graf bar mudah sebelum ni. Okey, kamu hanya perlu berpandukan data dan letakkan nilaian ya bagi data yang kamu dapat tu pada kamu punya graf. Okey, so kita akan tengok lagi. Okey, ciri-ciri graf bar berganda. Apa yang perlu ada? Mesti ada tajuk, mesti ada skala, mesti ada paksi menegak ataupun paksi Y ya, menegak ya. Paksi mendata ni paksi X, mesti ada petunjuk atasnya, petunjuk yang atas tadi tu. Kemudian kena ada bar, ketinggian bar menunjukkan kuantiti ataupun nilai. Kena ada bar ni yang perlu dilukiskan. Okey. Sekarang ni ialah graf garisan berganda. Okey, so murid-murid, kamu tengok graf garisan berganda ialah data yang dihasilkan ya dalam bentuk yang dilukis ya dalam bentuk garisan macam ni lah. Graf garisan berganda merupakan graf yang terdiri daripada dua atau lebih garisan yang mempunyai maklumat berbeza. Titik-titik disambung bagi menunjukkan perbandingan dan perubahan nilai sesuatu data. Okey. Cikgu bagi contoh di sini dalam buku teks ni.
Jumlah pengeluaran hasil pertanian di negara Y bagi tahun 2017 hingga tahun 2020. Okey, dia nak menunjukkan jumlah pengeluaran. Supaya kita boleh nampak nilai pengeluaran tu sama ada semakin naik ataupun semakin turun, berpandukan kepada graf garisan. So, apa yang perlu ada pada graf garisan ni, dia lebih kurang sama saja macam apa yang ada pada carta pula. Apa yang ada pada graf bar berganda tadi. Kena ada tajuk, skala, paksi X dan juga paksi Y, petunjuk dan juga garisan. Plot garisan. Ini adalah perkara yang perlu ada. So, kita tengok kat sini. Okey. Okey, paksi X dia kena ada tahun. Ni paksi X dia ialah tahun. Mana dia dapat ni? Dia semua dapat daripada jadual. Kemudian dia kena ada tajuk. Tajuk, ada petunjuk, ada paksi X, tahun dan juga paksi Y. Ni dia bagi contoh sama lah ni. Dengan skala dia 1 cm mewakili 100,000 tan metrik. Jadi dia letak sini, ni 1 cm, sini 100,000 tan metrik. 200,000 tan metrik. Kemudian dia plotkan di sini ya. Kamu nampak ni tahun 2017 pengeluaran warna purple ni ialah kelapa sawit. Ya, pengeluaran kelapa sawit ni dia tak sampai 100,000 duduk kat bawah ni ya. Okey, kemudian sini pun nilaiannya sama. Kemudian tahun 2019 naik jadi 100,000. Tahun 2020 nilaiannya naik menjadi 200,000. Okey. Ini pengeluaran kelapa sawit yang semakin meningkat setiap dari tahun 2018 hingga 2020. Itu kalau kita analisis lah. Okey, manakala pengeluaran getah, ya, kita boleh lihat tahun 2017, ni 2017 nilainya ialah 300,000. Kemudian nilainya jatuh, pengeluarannya jatuh pada tahun 2018. Okey, kemudian naik semula pada tahun 2019 dan capai tak 300,000? Tidak capai 300,000, kurang satu ni. Okey. Kemudian pengeluaran padi pada tahun 2017 ialah 600,000 tan metrik. Ni tan metrik kan. Kemudian nilainya meningkat. Okey, kemudian menurun. Tahun 2019 dia jadi 600,000 semula. Dan pada tahun 2020 pengeluaran padi jatuh sehingga sampai tadi 400,000 tan metrik. Okey, so di sini kita boleh lihat berdasarkan data ni, berdasarkan graf bar berganda. Kita boleh melihat nilaian ya, maklumat-maklumat yang berbeza. Okey. So, kita tengok lagi. Okey. Untuk carta pie, cikgu tak explain lah carta pie sebab pada cikgu kamu dah agak familiar dengan carta pie ni. Cikgu nak kamu buat latihan nanti untuk melukis. Okey. So itu tadi graf bar berganda, garisan berganda dan juga carta pie. So sekarang kita pergi pada 1.2, kegunaan dia. Kita lihat apakah kegunaan dia. Kita boleh baca di sini. Graf dan carta adalah kaedah yang digunakan untuk menyampaikan maklumat dan data dalam bentuk yang menarik, jelas dan tepat. Kalau sebelum ni kamu belajar bila kamu mengumpulkan maklumat gunakan borang soal selidik kan. Kemudian borang soal selidik tu kamu akan ambil dia punya maklumat-maklumat dia dan tukar kepada bentuk jadual. Dan jadual tu agak sukar lah untuk kita baca dan dia tak berapa menarik kan sebab dia ada nombor-nombor. Jadi kamu pun buat apa? Tukarkan jadual itu menjadi graf lebih cantik dan lebih mudah untuk dibaca. Okey, penggunaan graf dan carta pie juga dapat mengelakkan huraian yang panjang dan mengelirukan. Inilah yang orang kata cerita panjang-panjang nak senang lukis. Lukislah kita lukis dia punya graf tu. Jadi bila ada lukisan graf tu dia lagi mudah untuk kita lihat dan baca. Okey. Tapi graf tu kena lengkap lah. Kalau graf tu tak lengkap pun susah juga nak baca. So kena lengkap. Kena ada tajuk, kena ada paksi X, paksi Y, ada maklumat data dia. Okey. Kegunaan graf bar berganda. Ni kegunaan graf bar berganda. Graf bar berganda digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara dua atau lebih maklumat. Graf bar berganda sesuai digunakan untuk membuat perbandingan tentang pelbagai komponen yang hendak dikaji. Biasanya komponen ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Okey, so kita tengok ni.
Perbandingan bilangan murid kerajaan, jadi sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan mengikut peringkat pada tahun 2018 dan 2019. Perbandingan anjuran KDNK negara-negara Asia tahun 2019 hingga tahun 2021. Ini dia bagi contoh lah ya. Okey, murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan mengikut peringkat. Okey, bilangan murid dalam juta. Prasekolah kita tengok, ni tahun 2019 dengan tahun 2018. Dia nak tunjukkan bilangan murid ni. Kalau di peringkat prasekolah tahun 2018 berapa ni ya? Tak sampai sejuta. Okey, kita boleh tengok pula kalau peringkat sekolah rendah tahun 2018 murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan dia 2 juta lebih ni ya. Nah, ke tahun 2019 semakin kurang. Okay, kalau sekolah menengah rendah pula bilangan murid dia ni kita boleh tengok lah. Okey. Okay, ini contoh lagi satu. Unjuran KDNK. Pengeluaran dalam negara dikasar, negara Asia tahun 2019 hingga 2021. Okey, 2019 Singapura pengeluaran dia 2019, 2020 dan juga 2021. So kita nampak unjuran KDNK dia tahun 2021 dia agak tinggi. Sampai 2% Okey, kalau negara Thailand pula tahun 2019, tahun 2020 rendah, 2021 tinggi. Ya, unjuran KDNK. Dan Malaysia 2019 tinggi, 2020 turun sikit, 2021 tinggi lagi. Okey, macam itulah. Ini untuk graf bar berganda secara ringkas lah kita tunjukkan. Okey, sekarang ni graf garisan berganda pula. Graf garisan berganda digunakan untuk membandingkan perubahan nilai atau kuantiti beberapa unsur yang dikaji mengikut skala tertentu. Contoh, perbandingan kadar pengangguran mengikut kumpulan umur. Okey, perbandingan jangka hayat ketika lahir di Malaysia. Okey, ni kita boleh lihat contoh graf garisan yang diberikan kadar pengangguran kumpulan umur terpilih. Ni kadar pengangguran dia. Dia punya paksi dia di sini dia menunjukkan bilangan ribu orang. Manakala paksi di sebelah kanan ni menunjukkan peratusan. Okey, tapi di sini cikgu tak nampak lah pula mana dia punya petunjuk. Ni apa dia cerita ni sebenarnya. Kadar pengangguran ni yang bawahnya apa ni? Yang color biru, color coklat ni dengan color biru muda ni. Ada tak petunjuk dia? Cikgu tak nampak lah pula. Menunjukkan apa tu? Dia kadar pengangguran, tapi yang ini apa ni? Color ni. Lelaki perempuan. Takkan lelaki perempuan sebab ada 3. Mengikut umur terpilih. 1982. Ni tahun dia kat sini lah. Tahun 1982 kadar penganggurannya ni 80. Ni berapa tah ni? Ni 160 kan. Sebab tak ada skala yang tepat tu. Kita nak baca dia punya skala. Ya, tapi petunjuk dia kat sini tak ada. Ya, tak ada petunjuk kan? Ya, tak apalah, tinggalkan tu. Kita tengok yang bawah. Okey. Jangka hayat jangka hayat ketika lahir di Malaysia. Yang ni clear sebab ada ni kan. Ada petunjuk dia. Perempuan, jumlah dan juga lelaki. Okey. So jangka hayat dia ketika lahir di Malaysia umur 77 tahun. Okey, tahun 2014 umur 77 tahun. Umur 2015 77.1. Perbandingan jangka hayat ketika lahir di Malaysia. Tahun 2015. Kenapa ada jumlah dekat sini? Kejap ya. Cikgu pun terkeliru bila baca tengok ni. Contoh dia bagi. Untuk umur 72, lelaki 2014, dia anggap purata ke ni? Purata umur. Tapi kenapa ada jumlah? Okey, so saya rasa macam graf yang ini agak sukar lah untuk level kamu kan, untuk memahamkan ni. Cikgu pun
Pening tengoknya. Perbandingan jangka hayat. Okey, tak apalah. Okey, boleh ya. So sampai sini saja video cikgu. Okay, untuk graf ni. Okay, dan cikgu minta untuk kamu menghasilkan graf. Cikgu akan bagi dia punya data dan kamu lukiskan graf ni pada kertas graf yang cikgu akan berikan. Okay, dan kita akan masuk file lah hasil kerja kamu. Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Selamat belajar. Assalamualaikum.